Halo semua, selamat datang ke Forum Awam di Alam Maya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Nama saya Whitney dan Whitney akan bersama anda sepanjang sesi hari ini. Okey, sebelum kami memulakan sesi hari ini, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Kepada para hadirin sekalian, mikrofon anda akan disenyapkan. Anda boleh memaparkan sebarang pertanyaan ataupun soalan ke Q&A ataupun fungsi soal jawab yang tertera di bawah skrin anda. Anda digalakkan untuk menanya soalan yang berkaitan dengan topik hari ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun soalan yang dah ditanya oleh peserta lain, sila tekan thumbs up ataupun upvote untuk menunjukkan bahawa anda pun minatlah untuk tahu dengan lebih mendalam lagi tentang soalan tersebut. Okey, jadi Breast Cancer Awareness Month ataupun dikenali sebagai BCAM jatuh di bulan Oktober setiap tahun. Jadi setiap tahun di bulan Oktober, Ahli Jawatankuasa Nasional BCAM akan menganjurkan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang bara payudara. Misalnya forum awam seperti hari ini dan roadshow, movies in the garden dan juga Pink Ribbon Walk lah. Jadi mungkin wabak COVID-19 telah mengubah cara kami melalui kehidupan ataupun melakukan aktiviti seharian. Namun jika difikirkan dengan aspek yang positif, ia telah mendorong dan menggalakkan orang awam untuk melakukan senaman untuk meluangkan masa mereka. Jadi tahun ini merupakan tahun yang amat berbeza untuk Breast Cancer Awareness Month kerana kami hampir tidak sampai ke tahap ni disebabkan oleh circuit breaker. Namun dengan dedikasi dari rakan-rakan, ditambahkan dengan sokongan volunteers dan penaja, kami membawa kepada anda Breast Cancer Awareness Month di Alam Maya 2020. Dan tema untuk tahun ini adalah utamakan kesihatan payudara anda. It's time for breast health. Objektifnya adalah untuk menunjukkan kepentingan wanita dalam memainkan peranan yang aktif dalam kesihatan payudara. Melalui senaman yang rutin, pemeriksaan payudara di rumah dan juga menjalankan mammogram screening, ia dapat meningkatkan kesihatan payudara anda. Dan untuk speaker pertama hari ini, Whitney nak menjemput Dr. Julie Liana binti Hamzah. Beliau merupakan Associate Consultant dengan Department of Breast Surgery di NCCS dan juga SGH. Jadi dipersilakan Dr. Julie. Okey, selamat pagi. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai Hari Payudara. Perbincangan yang menarik kerana ramai orang Melayu kita yang menghidapi penyakit ini. Mula-mula sekali saya ingin meminta maaf sekiranya bahasa Melayu saya tidak fasih. Okey, fakta. Statistik tempatan, saya mau cakap first. So 10 jenis bara yang sering dihadapi oleh wanita payudara 29%. Bara payudara di Singapura, satu dalam 13 wanita berkemungkinan akan menghidapi bara payudara sebelum berusia 75 tahun. Lebih daripada separuh wanita yang menghidapi bara payudara berumur antara 45 hingga 64 tahun. Satu daripada 6 wanita pula berumur di bawah 45 tahun. Lingkungan umur yang menghidapi bara payudara antara tahun 2013 2017. Kes bara payudara telah meningkat lebih 3 kali ganda sejak tahun 1968. So breast. Tahap-tahap bara payudara, tahap 0, tahap 1 ada sudah keluar, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 sudah pergi ke liver ke
ke lungs. Kelas baru bara payudara di Singapura meningkat tahap. Stage 1 34%, stage 2 39%, stage 3 dan stage 4 12, 15%. Jangka hayat pesakit payudara di Singapura mengikut tahap. Stage 1 91%, stage 1, stage 2 41%, stage 3 66%, stage 4 25%. Peningkatan jangka hayat pesakit bara payudara di Singapura, walaupun kas-kas bara payudara telah meningkat, lebih banyak wanita selamat dari penyakit ini secara keseluruhan 50% pada tahun 1970 dan hingga 80% pada tahun 2010. Besar kemungkinan lebih ramai wanita yang lebih peka lalu menjalani pemeriksaan seringan bara payudara lebih awal. Faktor nombor 2, faktor risiko. Faktor risiko bara payudara, sejarah keluarga, mutasi gen, mempunyai zuriat pada usia lanjut, kedatangan haid pada usia muda dan putus haid obesiti, peningkatan ketumpatan payudara, penggunaan kontraseptif, terapi penggantian hormon selepas putus haid, pengambilan alkohol tembakau. So faktor-faktor risiko bara payudara sporadis 70 dan 80%, keluarga about 15 to 12%. Mutasi BRCA2 dapat menjelaskan 25 dan 50% keturunan. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati bara payudara. Bersenam dengan cara yang betul dan konsisten, kekal aktif secara fizikal. Makan makanan yang mengandungi lebih buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin penuh dan rendah lemak. Jaga berat badan dan cuba mendapatkan berat badan ideal. Elakkan dari merokok dan hakan pengambilan alkohol. Fahami sejarah keluarga anda. Pemeriksaan payudara secara kerap. Tanda-tanda dan gejala. Tanda dan simptom. Bara payudara tidak menyakitkan, terutama pada peringkat awal. Sekiranya anda melihat perubahan seperti berikut, hendaklah anda berjumpa doktor dengan segera. Jangan berlanggar berjumpa dengan doktor anda sekiranya melihat perubahan payudara. Dapatkan rawatan perubatan awal. Walaupun dalam pandemik COVID-19 di Singapura, berjumpa doktor
dan mendapatkan rawatan untuk perubahan pada payudara anda adalah selamat kerana banyak langkah-langkah telah diambil untuk memastikan keselamatan anda. Pemeriksaan dan diagnosis. So 30 lebih pemeriksaan sendiri payudara sebulan sekali. 40 umur lebih tahunan 2 tahun sekali, 50 umur lebih 2 tahun sekali. Bincang doktor dengan doktor anda mengenai fada dan haid. Anda boleh lakukan ini di rumah. Periksa jika ada perubahan seperti saiz, benjolan, kemarahan pada kulit, kularan, cecair atau darah dari puting. 7 to 10 hari dari kekitaran haid hari pertama, sekiranya sudah putus haid, tetapkan tarikh yang sama setiap bulan. Ingatlah untuk menambah sesi mamografi anda 2 tahun sekali untuk wanita berusia 52 tahun ke atas, wanita berumur 40 hingga 49 tahun. Bincang dengan doktor anda tentang faedah dan had pemeriksaan mamografi sehingga anda dapat membuat keputusan dapat mengenai pemeriksaan para payudara. Pemeriksaan mamografi berkala pada tarikh yang disediakan. Mamografi tetap menjadi keadaan yang paling efektif untuk mengesan para payudara. Ia dapat mengisah bara payudara awal. Program pemeriksaan mamografi nasional telah kembali beroperasi seperti biasa setelah sakit reka. Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan anda selamat semasa menjalani pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan mamografi berkala pada tarikh seterusnya. Jangan panik sekiranya temu janji mamografi anda telah ditunda kerana langkah-langkah perlu diambil demi menjaga keselamatan anda semasa pandemik COVID-19. Pemeriksaan mamografi anda masih boleh ditunda asalkan dilakukan kemudian atau pada masa terdekat. HPV Screen for Life, wanita berusia 50 tahun ke atas boleh mendapat manfaat daripada pemeriksaan mamografi bersubsidi seperti berikut di klinik-klinik yang mengambil bahagian. $50 untuk warganegara Singapura, $25 untuk penduduk tetap PR, $25 untuk generasi merdeka. Kelayakan untuk subsidi warganegara Singapura atau PR tidak menjalani pemeriksaan mamografi dalam jangka masa 24 bulan, tidak mempunyai simptom bara payudara seperti ketulan atau puting berdarah, tidak menyusui bayi atau anak kecil sejak 6 bulan yang lalu, berusia 50 tahun ke atas.
Lolaksi untuk pemeriksaan mamografi bersubsidi, poliklinik, Trust GP Clinics, Singapore Cancer Society Klinik di Bishan. Subsidi $25 untuk mamogram. Nikmati subsidi $25 dari Singapore Cancer Society di 50 pusat saringan yang mengambil bahagian. Pendaftaran harus dibuat sebelum 30 November 2020 dan menjalani sesi mamogram anda sehingga 31 Disember untuk menikmati subsidi ini. Untuk keterangan lanjut sila layari. Diagnosis bara payudara, 3 cara penilaian benjolan payudara, pemeriksaan klinikal, pengimajan mamografi, ultrasound dan biopsi. Imbasan berperingkat sesuai, imbasan senar X, dada dan ultrasound perut, imbasan CT dada dan perut jika tahap bara lebih tinggi, dan imbasan tulang. Message untuk dibawa pulang. Bara payudara adalah bara nombor 1 yang dihidapi wanita Singapura. Beberapa faktor risiko boleh diubah, misalnya kekal aktif dan bersanam. Melakukan mamografi anda setiap 2 tahun sekali dari umur 50 tahun. Ingat untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. Terima kasih. Saya pun mau cakap terima kasih to my secretary Nora dan Sister Jenna. Tolong saya prepare for the preparation. Terima kasih. Terima kasih Dr. Judy. Okey, para penonton, mari kami menyaksikan video mengenai pemeriksaan sendiri payudara ataupun dalam bahasa Inggeris breast self examination. Oh, dah mula ke? Alamak, saya perlu bersiap ni. Hello semua, saya Aunty Su. Hari ini, saya bersama kawan-kawan lama saya. Kami akan berkongsi lebih tentang kanser payudara bersama anda. Kanser ini adalah kanser yang paling kerap berlaku di kalangan wanita. Ianya boleh serang bila-bila masa saja tahu. 1 dalam 14 kaum wanita di Singapura akan mengalami kanser payudara sebelum usia 75 tahun. Jadi, apa jua umur anda perlu melakukan pemeriksaan sendiri pada payudara anda. Mari, biar saya tunjukkan anda semua bagaimana cara pemeriksaan sendiri untuk kanser payudara. Kerana saya tahu, kebanyakan awak semua tidak pernah periksa kan? Berdirilah di hadapan cermin dan ikuti 3 langkah mudah ini. Lihat, sentuh, periksa. Pertama, letakkan kedua-dua belah tangan anda pada pinggul dan lihat. Perhatikan jika ada ternampak sebarang perubahan pada bentuk payudara, permukaan kulit, dan puting payudara. Angkatkan lengan anda dan perhatikan jika ada perubahan yang sama. Seterusnya, sentuh dan rasakan dada anda dengan menggunakan 3 jari tengah. Bergerak dengan gerakan bulatan keliling dari kawasan luar ke arah puting. Dengan lembut, pijit puting payudara anda dan periksa kalau ianya ada mengeluarkan sebarang cecair. Akhirnya, periksa jika ada sebarang benjolan atau ketulan dengan menggunakan tangan anda untuk menutupi seluruh payudara anda dari kawasan ketiak
hingga kebelahan payudara anda dengan menggunakan cara tekanan yang berbeza. Pemeriksaan sendiri boleh dilakukan di mana saja selesa dan pada bila-bila masa. Semasa bermandi, di depan cermin atau semasa berbaring di atas katil. Sekiranya anda tidak terjumpa apa-apa perubahan, ingatlah untuk periksa lagi pada bulan depan, okey? Melakukan pemeriksaan diri secara tetap adalah amalan yang baik. Masa yang terbaik untuk melakukannya adalah 7 hingga 10 hari selepas hari pertama haid anda, semasa payudara anda paling kurang terasa sakit dan bengkak. Sekiranya anda sudah putus haid, pilihlah hari yang mudah diingat, seperti hari pertama atau akhir bulan. Risiko mendapat kanser payudara meningkat dengan usia, jadi lakukanlah secara konsisten, okey? Anda tahu pemeriksaan payudara sendiri tidak cukup kan? Anda juga harus menjalani pemeriksaan mamogram lah. Yang penting bagi anda menjalani pemeriksaan mamogram ni walaupun anda rasa sihat. Bagi wanita berumur 50 tahun dan ke atas, perlu menjalani pemeriksaan mamogram sekali setiap 2 tahun. Kerana ia dapat mengesan ketulan di dalam payudara sebelum ia dapat dirasa. Jangan berasa malu untuk berjumpa dengan doktor anda sekiranya anda terjumpa ketulan atau perubahan pada payudara anda. Pengesan awal menyelamatkan nyawa. Cepatlah kongsi pengetahuan ini mengenai pemeriksaan diri dengan keluarga dan kawan-kawan anda sekarang. Itu dia, harap anda dapat meraihlah panduan ataupun nasihat dari video ni, dan juga melalui video ni harap anda dapat mempraktikkan pemeriksaan tersebut di rumah setiap bulan. Okay, mari kami menjemput speaker yang seterusnya, iaitu Dr. Teng Sia Wei. Dr. Teng merupakan konsultan di onkologi pembedahan payudara di NCIS Singapura. Silakan Dr. Teng. Hai, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Teng Sia Wei. Saya seorang pakar bedah payudara di Institut Barrah Universiti Nasional di Singapura. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana meluangkan pagi ini untuk bersama kita untuk mengetahui lebih banyak tentang penyakit barah payudara ini. Pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan sudah mendengar Dr. Julie yang telah menjelaskan tentang fakta-fakta tentang penyakit ini dan juga telah nampak video untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan untuk cara untuk pemeriksaan sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan lebih banyak tentang rawatan dan perkembangan terkini dalam bidang rawatan barah payudara. Yang pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengingat bahawa barah payudara ini boleh dirawat. So janganlah rasa gerun atau takut sangat kalau ada berkesan, kalau ada benjolan atau biji di payudaranya. Yang pentingnya perlu pergi menjumpa doktor untuk dapat pemeriksaan yang sesuai. Okey, tadi Dr. Julie sudah jelaskan bahawa kadar kelangsungan hidup barah payudara jika menurut tahap di Singapura adalah sangat baik, dan pentingnya di rawatannya di Singapura sangat baik, dan kebanyakan wanita akan sembuh dan pulih daripada penyakit ini selepas terimakan semua rawatannya yang sesuai. Kalau di kesan di tahap yang awal, kalau dikesan di tahap 1 sampai 3, tujuan rawatannya adalah kuratif supaya semua wanita akan terus sembuh dan pulih daripada penyakit ini. Dan kalau dikesan di tahap yang awal, kalau tahap 1 sahaja, rawatannya juga sangat pendek dan untuk hanya mengambil masa 2 sampai 6 minggu. Dan juga ada kurang kesan sampingan kepada wanita. Kalau dikesan di tahap 2, 3 atau tahap 4, dan rawatan itu akan mengambil masa yang lebih lama, biasanya sekurang-kurang 6 bulan. Kalau penyakit ini dikesan di tahap yang 4, tujuan rawatannya adalah paliatif untuk mengawal simptom-simptom dan memperlahankan penyakit ini sahaja. Tetapi sekarang ada banyak perkembangan baru dan terkini dalam bidang ini, dan ada segolongan kecil wanita yang terus boleh menghidup dengan lama dengan penyakit ini kalau mereka sudi menerima rawatan yang sesuai baginya.
So, bila kita merancang rawatan untuk bara payudara, ada banyak doktor, jururawat, pakar-pakar yang terus bersama-sama akan menjaga penyakit ini untuk pesakit wanita. Doktor itu termasuk pakar bedah payudara, fisioterapi, jururawat, pakar onkologi juga. Dan selain daripada merawatkan penyakit itu, kita juga akan menjaga keseluruhan pesakit untuk memastikan wanita itu ada terima golongan psikososial, atau kalau kita perlu merancang untuk masa depan untuk memelihara kesuburan wanita, yang itu pun boleh dirancangkan, dibuatkan pada masa yang sama. Tapi ada kadang-kadang wanita tanya mengapakah rawatan saya berbeza dengan rawatan bagi pesakit lain. Kerana sekarang ada pelbagai jenis bara payudara yang itu terpulang kepada ciri-ciri bara itu, dan kita sekarang ada menguji reseptor-reseptor di sel-sel bara payudara. So kalau wanita ada jenis bara payudara yang berbeza, rawatannya juga berbeza. Paling kerap kita jumpa jenis bara payudara reseptor hormon positif. Reseptor ini biasanya reseptor hormon estrogen dan progesteron yang biasanya setiap bulan untuk mengawal haid wanita. So kalau reseptor hormon positif itu, rawatannya akan disasarkan kepada reseptor hormon itu. Dan yang jenis bara ini yang paling kerap dijumpa, hampir 3 suku semua pesakit bara payudara ada jenis bara ini. Yang lain ada reseptor HER2 positif dan juga ada 3 kali negatif. Kalau ada jenis bara yang itu, rawatannya juga akan diperibadikan kepada setiap wanita dan pesakit itu sendiri supaya mereka dapatkan rawatan yang terbaik untuknya. So kalau tahap rawatannya juga berbeza kalau dikirakan yang mana tahap itu bila dia dikesan. Kalau tadi sudah jelaskan, kalau tahap 1 sampai 3, tujuan rawatannya adalah untuk sembuh. Sebab itu kita wanita perlu menjalankan pembedahan untuk membuangkan bara itu, dan ada pelbagai jenis pembedahan yang kita boleh melaksanakan. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih. Selain itu, daripada membuangkan bara itu, juga ada rawatan untuk mencegah penyakit itu daripada berulang. Rawatan itu adalah jenis kalau radioterapi, kemoterapi, terapi hormon atau terapi yang disasarkan, yang itu terpulang kepada yang mana paling sesuai untuk jenis bara wanita, dan yang mana sesuai untuk keadaan wanita juga kalau badannya boleh diterimakan rawatan itu. Kalau tahap 4, tujuan rawatannya adalah paliatif atau untuk mengawal simptom-simptom sahaja. So rawatan itu adalah untuk memperlahankan penyakit itu dan membuatkan wanita supaya tidak ada kesakitan atau tidak rasa macam susah atau sakit. Dan jenis-jenis rawatan juga ada pelbagai jenis, macam kemoterapi, hormon terapi atau terapi yang disasarkan. Tetapi yang itu terpulanglah kepada ciri-ciri jenis bara atau terpulang kepada simptom-simptom yang wanita ada, kalau di mana dia ada sakit atau terpulang kepada di mana penyakit itu sudah merebak kepada paru-paru atau hati atau tulang. Kadang-kadang kita juga gunakan radioterapi dan pembedahan. So rawatan bara payudara boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Satu jenis adalah rawatan dekat payudara atau dekat kelenjar aksila sahaja, yang itu termasuk pembedahan atau radioterapi. Satu lagi rawatan sistemik. So yang itu untuk mengawalkan sel-sel bara di seluruh badan wanita untuk mencegahkan dia merebak atau mengkurangkan kemungkinan penyakit itu berulang. Rawatan itu termasuk terapi hormon, rawatan yang disasarkan macam anti-HER2 atau kemoterapi. Okey, saya akan menjelaskan lebih tentang cara-cara kita boleh membuat pembedahan itu. Sekarang saya ada soalan untuk tuan-tuan dan wanita, puan-puan
sekalian. Kalau boleh menjawab, kalau puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak kalau pembedahan untuk rawatan bara payudara mesti membuangkan seluruh payudara? Kalau boleh, saya akan beri beberapa saat untuk menjawab soalan ini. Sudahkah tuan-tuan dan puan-puan menjawabkan? Okey. Okey. So macam tuan-tuan, kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan juga tahu tentang cara rawatan dan cara pembedahan dalam bidang ini. Tetapi masih ada 30% wanita attendees yang ingat perlu membuangkan semua payudara. Okey, sebenarnya jawapannya tidak. Okey, bila bara itu muncul di payudara, dia di payudara dan merebak ke kelenjar limfa aksila sebelum merebak ke bahagian badan lain. So kalau kita mahu merawati penyakit ini, kita perlu membuangkan bara dan juga akan perlu menguji dan memeriksa kalau sudah merebak ke kelenjar limfa dan ke kelenjar limfa, dan kalau sudah terjejas kita perlu membuangkan kelenjar limfa juga. Pembedahan payudara boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ada mastektomi dan pembedahan untuk mengekalkan payudara. So tidak tentu perlu membuangkan seluruh payudara, terpulangkan kepada ciri-ciri bara itu atau saiz benjolan atau pilihan wanita juga. Kalau buat mastektomi, boleh pilih kalau mahu pembentukan semula atau rekonstruksi, dan ada pelbagai jenis rekonstruksi yang boleh dilaksanakan. Kalau membuatkan pembedahan pengekalkan payudara, kita boleh buangkan biji itu sahaja. Kalau kita membuangkan biji itu sahaja atau di dalam Inggeris juga panggil lumpectomy, kita boleh membuangkan biji, tetapi lepas itu kita perlu melaksanakan radioterapi untuk memastikan payudara yang masih ada yang itu selamat dan tidak akan dan penyakit itu tidak akan berulang lagi. Sekarang sudah ada banyak kajian yang telah dibuat dalam 10-20 tahun. Kalau kita menyimpankan payudara dan kita kekal ada payudara walaupun sudah membuangkan benjolan, kalau ada radiasi atau radioterapi, penyakit itu tidak akan berulang lagi, dan itu adalah pilihan yang selamat, yang sama sampai sama bila dibandingkan dengan mastektomi atau perlu membuangkan seluruh payudara. So sebab itu tidak tentu perlu membuangkan payudara semua. Okey, kalau kita membuatkan operasi atau pembedahan mengekalkan payudara, kita membuangkan benjolan itu sahaja dengan sekeping tisu yang biasa di sekitar benjolan itu, dan lepas itu kita akan hantarkan pergi untuk menguji. Bila kita membuatkan operasi itu, kita boleh juga menyembunyikan luka atau parut supaya boleh sembunyi di dalam garis culi dan tidak ketara kepada orang lain. Selepas kita melaksanakan operasi ini, kita juga akan melaksanakan radioterapi. Dan di sini ada gambar seorang pesakit kita yang selepas menerima rawatan lumpectomy ini. So dia ada benjolan yang hampir 2 cm dekat payudara, dan lepas memotong, kita masih boleh memelihara rupa bentuk cantik payudaranya, dan parut dia luka tu disembunyikan dekat ketiak atau dekat aksila, so tidak ketara kepada orang lain juga, dan keputusannya nampaknya masih cantik dan nampaknya masih asli kepadanya. Sekarang ada perkembangan baru yang dikirakan pembedahan onkoplastik. Yang ini kirakan pembedahan onkologi yang kita untuk membuangkan bara bergabung dengan pembedahan plastik, yang itu kita menyimpan, kita akan memelihara kecantikan atau kosmetik wanita untuk memastikan keputusannya masih cantik. So
Dengan jenis pembedahan ini, kita membolehkan kami untuk menawarkan pembedahan pemeliharaan payudara kepada lebih ramai pesakit, bahkan mereka yang mempunyai benjolan lebih besar tetapi masih ada hasil kosmetik yang baik untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka. Dengan cara operasi ini, kita boleh menyembunyikan luka-luka atau parut di tempat biasa payudara supaya tidak begitu ketara. Kita juga boleh menggunakan cara khas untuk menggerakkan tisu atau tisu payudara untuk mengisikan rongga atau mengisikan lubang tanpa menggunakan implan atau cara-cara yang lain. Kalau wanita tidak sesuai untuk membuat pembedahan pemeliharaan payudara atau wanita tidak mahu melangsungkan radioterapi atau radiasi, wanita boleh pilih untuk membuat mastektomi juga. Dan bila kita membuat operasi itu, kita akan membuangkan seluruh payudara termasuk puting dekat kulit di luar dan juga akan memeriksa kelenjar limfa sentinel pada masa yang sama. Selepas operasi itu, kalau wanita tidak pilih untuk membuat pembentukan semula, wanita akan rasa macam lepeh di satu tepi dan ada garisan atau parut di melintasi buah dada. Tetapi kita boleh memasangkan prostesis untuk wanita supaya wanita boleh pakai coli yang biasa. Prostesis itu akan boleh letak dalam coli supaya bila pakai baju yang biasa tidak begitu ketara kepada orang lain. Kalau wanita tidak mahu lepeh atau di satu tepi setiap hari kena pakai prostesis, wanita boleh pilih untuk membuatkan operasi atau pembedahan pembentukan semula. Operasi ini boleh dibuatkan dengan implan atau autologous kepingan tisu wanita sendiri. Kalau pilih implan ini adalah jenis yang silikon, dan kalau pilihkan kepingan tisu itu gunakan tisu wanita sendiri dekat belakang bahu atau gunakan tisu dari perut, dan lepas itu akan menolak atau menarik tisu itu untuk mengisi rongga selepas kita membuatkan mastektomi. Dan bila kita membuat mastektomi ini, kita masih boleh simpankan kulit atau puting wanitanya biasa kalau dia sihat, dan supaya kita boleh memeliharakan rupa bentuk asli wanita dan akan ada matching atau akan macam sama dengan tepi yang lain. Ada cara yang baru untuk membuatkan pembentukan semula payudara yang boleh mengurangkan kelemahan otot dan risiko hernia untuk wanita dekat perut. Cara ini adalah gunakan flap bebas, di mana kulit dengan lemak sahaja daripada perut akan dipotong dan disambungkan kepada luka di payudara untuk menyambungkan dan untuk mengisikan rongga di payudara. Ini akan meningkatkan mutu kehidupan wanita dan memeliharakan fungsi-fungsi perut wanita. Satu lagi, selepas operasi mastektomi dengan pembentukan semula payudara, biasanya kulit itu akan rasa mungkin kebas atau bius, dan perasaan itu tak sama. So sekarang ada cara yang baru yang kita boleh buat neurotisasi, di mana saraf-saraf daripada kulit di perut juga disambungkan kepada saraf-saraf dekat buah dada atau dekat dada untuk meningkatkan penyembuhan sensasi atau perasaan kepada payudara yang pembentukan semula itu, supaya perasaan dekat kulit akan lebih baik atau macam biasa saja. Ini juga akan meningkatkan mutu kehidupan wanita selepas pembedahan.
Bila kita membuat pembedahan untuk payudara, selain daripada pembedahan dekat payudara, kita juga perlu membuat pembedahan di kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu dikirakan sistem saliran limfa badan kita, dan setiap orang ada banyak kelenjar limfa di sekitar badan. Tetapi dekat kelenjar limfa aksila, yang itu dikirakan penapis utama untuk sel darah di payudara. Kerana kelenjar limfa aksila adalah dekat penapis pertama, dan kita panggil itu kelenjar limfa sentinel, adalah pertama yang boleh menangkap sel darah yang mungkin merebak daripada payudara ke bahagian badan lain. Kalau penyakit itu sudah merebak ke aksila atau ke ketiak, dikirakan tahap darah juga meningkat, biasanya tahap kedua atau tahap ketiga. So bila kita membuat operasi ini, kita akan menyuntik pewarna biru atau menyuntik ubat yang khas dipanggil radiokoloid dekat benjolan atau dekat payudara. Dan kita akan gunakan cara ini untuk membantu kita menjara kelenjar limfa sentinel. Kelenjar limfa sentinel itu akan dihantar kepada ujian patologi pada masa yang sama, dan kita akan dapatkan keputusan dalam masa mungkin 30 minit sahaja. So kalau sekiranya kelenjar ini mengandungi sel-sel bara dalam keputusannya, pada masa yang sama kita boleh melangsungkan pembedahan kepada sisa-sisa kelenjar yang lain, dan kita boleh membuangkan pada masa yang sama. Ada wanita yang bila fikir tentang pembedahan payudara rasa macam pembedahan itu bahaya atau sangat menyeksakan. Tetapi walaupun semua pembedahan payudara dilaksanakan dengan bius umum, kerana payudara itu dikirakan di luar badan, pembedahan itu juga dikirakan macam pembedahan kecil. Tidak tentu mengambil masa yang lama. Biasanya pembedahan mengambil masa 1 sampai 2 jam sahaja. Dan kebanyakan wanita rasa kurang menyakitkan dan juga kurang kesan sampingan. Dan bila mereka bangun daripada operasi, biasanya perlu ubat yang makan sahaja untuk kalau ada sakit, dan biasanya mungkin Panadol atau tidak biasanya gunakan ubat yang kuat sangat. Dan kebanyakan wanita akan tinggal di hospital untuk masa yang pendek. Selepas 1 hari atau 1 malam sudah boleh pulang kepada rumah, dan lepas itu pulang untuk saja memeriksa luka atau parut sahaja dan mendapatkan keputusan selepas itu. So, yang penting wanita perlu faham bahawa pembedahan itu penting untuk merawatkan penyakit itu. Dan pilihan pembedahan ini bergantung kepada tahap dan jenis bara, keadaan wanita atau penyakit lain yang sedia ada pada wanita itu, dan gaya hidup dan keperluan setiap wanita dan pilihannya. So, ada pelbagai pilihan yang sesuai untuk membantu anda rasa sihat dan menjalani kehidupan yang terbaik walaupun selepas pulih daripada bara payudara. Selain daripada pembedahan, radioterapi juga dilaksanakan kepada banyak pesakit wanita bara payudara. Dan semua wanita yang ada lumpectomy atau pemeliharaan bara payudara perlu menjalani radioterapi, atau jika dikesan di tahap yang lebih tinggi atau sudah merebak kepada kelenjar, juga akan melaksanakan radioterapi. Bila kita membuatkan radioterapi, sebelum kita memulakan radioterapi, kita akan membuatkan simulasi CT untuk memastikan dos radiasi disesuaikan dengan bara pesakit dan rupa bentuk badan setiap pesakit untuk mengelakkan radiasi ini kepada struktur atau organ sekitarnya, untuk mengurangkan kesan sampingan kepada bahagian badan yang lain macam paru-paru atau jantung yang di belakang payudara sahaja. Dan radioterapi ini biasanya dilaksanakan 1 sampai 2 bulan selepas habiskan pembedahan untuk memastikan parut atau luka sudah sembuh atau pulih daripada pembedahan itu. Dos yang diberikan juga diberikan dalam beberapa dos kecil untuk mengurangkan kesan sampingan. Dan biasanya dos-dos ini dibagikan setiap hari, perlu
datang ke hospital untuk dapat kirakan sinaran atau dos untuk 15 minit saja, tapi Isnin sampai Jumaat mengambil masa dalam 3 sampai 6 minggu. Kesan sampingan yang paling kerap dijumpakan daripada radioterapi adalah pigmentasi hyper atau membuatkan kulit wanita nampaknya macam lebih gelap. So dalam gambar-gambar yang ditunjukkan itu, selepas kalau di gambar di atas adalah wanita yang sudah menjalankan 2 minggu untuk radioterapi, di mana boleh dinampak bahawa kulit dekat kiri payudara lebih gelap. Tetapi selepas habiskan rawatan radioterapi, warna itu akan pudar dan akan pulang kepada warna yang asli atau biasa. Dinampakkan dalam gambar di bawah, yang itu selepas 6 bulan selepas selesai radioterapi, dan warna dekat payudara sudah pulih kepada yang asli dan sama. Selain itu, ada pembangunan baru dalam bidang radioterapi yang dipanggil dalam bahasa Melayu penyinaran payudara separa yang dipercepatkan, atau dalam English dipanggilkan accelerated partial breast irradiation, di mana radiasi ini disasarkan kepada lubang atau rongga barah sahaja, atau tempat di mana barah atau benjolan sudah dipotongkan. Dengan cara ini, kita boleh mengelakkan penyinaran ke bahagian lain payudara dan organ yang sihat. Pemberian rawatan ini juga mengambil masa yang lebih pendek, biasanya 2 kali sehari selama 3 hari saja. Dan hyperpigmentasi atau kulit yang gelap juga kurang dan tersembunyi di dalam garis coli sahaja. Selain itu, kelebihan juga rawatan ini boleh berulang kalau wanita ada penyakit ini berulang dan ada penyakit itu sekali lagi dalam masa depan. Tapi kekurangannya, jenis cara rawatan ini adalah invasif, di mana wanita perlu menyisipkan kateter dengan di payudara seperti yang dalam gambar itu, dan bila kita membuatkan penyisipan kateter ini, kita akan gunakan bius di kulit atau anestetik tempatan sahaja. Selain itu, bukan semua pesakit sesuai untuk jenis rawatan ini, dan hanya pesakit tertentu yang tahap awal dan benjolan yang kecil sesuai sahaja. Selain itu, cara rawatan ini juga lebih mahal daripada radioterapi yang biasa dilaksanakan. Okey, selain terapi di dekat payudara, juga ada terapi sistemik yang boleh dilaksanakan kepada pesakit parah payudara. Terapi sistemik itu adalah untuk merawatkan sel-sel barah di luar payudara untuk mencegah penyakit itu berulang, atau untuk mencegahnya merebak ke bahagian badan yang lain. Jenis terapi sistemik adalah macam kemoterapi, terapi hormon, terapi yang disasarkan anti-HER2 atau imunoterapi. Terapi sistemik ini boleh dilaksanakan sebelum pembedahan untuk mengecilkan benjolan supaya wanita boleh melaksanakan pembedahan pemeliharaan payudara, atau kita boleh uji untuk mengetahui lebih banyak tentang tindak balas benjolan ini kepada rawatan yang digunakan. Dan dalam masa yang kita gunakan terapi sistemik itu, kita juga boleh membuat ujian genetik untuk tahu kalau ada segolongan wanita yang hidap jenis barah keturunan. So kita boleh melaksanakan ujian genetik untuk mendapatkan keputusan itu, dan juga untuk mengoptimumkan kesakitan kalau wanita itu ada penyakit yang lain macam sakit jantung atau sakit sesak nafas. Yang itu kita boleh mengoptimumkan untuk membuatkan wanita dalam keadaan yang paling terbaik bila melaksanakan pembedahan. Juga kalau diberikan kepada wanita yang tahap lebih tinggi, juga ada manfaat kepada kelangsungan hidup wanita.
Kalau terapi sistemik itu diberikan selepas pembedahan, terapi itu adalah untuk mencegah penyakit itu daripada berulang dan merawat sel bara jika untuk mencegahkan daripada merebak kepada bahagian tubuh yang lain. So kalau kemoterapi ada banyak juga wanita yang melaksanakan kemoterapi sebagai rawatan bara payudara, dan kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan atau pesakit lain saya yang mendengar perkataan kemoterapi rasa gerun dan risau tentang rawatan jenis ini. So sekarang kepada soalan kedua saya untuk tanya, kalau puan-puan tahu tak kalau rawatan kemoterapi itu adakah benarnya sangat susah atau menderita dengan banyak kesan sampingan dan juga mungkin mengancamkan nyawa wanita? Okey, kalau boleh jawab ya atau tidak. Sekumpulan atau segolongan tuan-tuan dan puan-puan yang ingat bahawa kemoterapi sangat susah dan juga akan mengancam nyawa. Okey, so jawapannya tidak. Okey, walaupun kemoterapi dilaksanakan ada kesan sampingan macam rasa mual atau loya atau kurang selera makan dan rambut akan gugur, sebenarnya sekarang dengan perkembangan terkini kemoterapi, kebanyakan rawatan ini dibagikan sebagai pesakit luar, dan dos-dos yang digunakan juga disesuaikan kepada setiap pesakit sendiri untuk memastikan kita dapat keadaan memaksimumkan kesan baik dan kepada perawatan jenis ini, dan juga mengurangkan kesan sampingan supaya wanita tidak rasa macam sangat susah atau menderitakan. So, dan sekarang kesan sampingannya kebanyakannya ringan dan tidak akan mengancam nyawa dan boleh dikontrolkan dengan menggunakan pelbagai ubat untuk mengatasi kesan ini. Kebanyakan wanita yang ada melaksanakan kemoterapi risau tentang kalau rambut akan gugur, tetapi tidak semua kemoterapi menyebabkan keguguran rambut, dan keguguran rambut itu hanya sementara sahaja. Selepas menghabiskan rawatan kemoterapi, rambut itu akan tumbuh semula. Tetapi sekarang kita ada rawatan yang baru untuk menyejukkan kulit kepala supaya boleh mengurangkan keguguran rambut bila melaksanakan kemoterapi. Sebab itu jangan terlalu risau dan jangan terlalu bimbang kalau rambut akan terus semua gugur. Walaupun kalau rambut gugur pun tuan-tuan dan puan-puan atau pesakit boleh menggunakan selendang atau pakai tudung atau pakai topi dan juga boleh nampak macam masih bergaya dan cantik sangat semacam wanita dalam gambar ini. Dan selepas habiskan rawatan kemoterapi, semua rambut akan tumbuh semula. Okey, so jangan terlalu risau atau terlalu gerun tentang kemoterapi itu. Sekarang kita ada jenis ujian yang khas untuk untuk mengetahui kalau wanita perlu melaksanakan kemoterapi atau tidak. Ujian ini dipanggil Oncotype DX, di mana ujian itu akan dilaksanakan kepada spesimen payudara yang telah dikeluarkan semasa pembedahan, dan selepas ujian itu kita akan menentukan skor risiko untuk meramalkan kalau wanita itu perlu membuat kemoterapi atau tidak. Kalau skornya adalah kecil atau kurang dan wanita itu tidak tentu perlu melaksanakan kemoterapi dan perlu melaksanakan terapi hormon sahaja. So rawatan yang kita bagi kepada segolongan atau kebanyakan wanita yang ada penyakit bara payudara adalah terapi endokrin atau terapi hormon. Yang ini digunakan untuk semua wanita yang ada reseptor hormon positif jenis bara payudara, dan rawatan ini akan menurunkan hormon wanita.
So ini akan mengurangkan kemungkinan penyakit itu berulang dan juga akan melindungi payudara sebelah lagi daripada ada barah yang baru. Kosnya untuk ubat ini juga tidak mahal sangat dan ubat ini biasanya makan menerusi mulut sahaja, setiap hari makan 1 biji sahaja. Dan kebahagiaan besar wanita itu juga kurang kesan sampingannya. Kalau ada kesan sampingan biasanya juga tidak menyakitkan. Dan sekarang ada banyak jenis, pelbagai jenis ubat terapi hormon yang doktor-doktor boleh pilih yang mana paling sesuai untuk wanita dan jenis kanser wanita. Selain itu, ada juga terapi yang kita boleh gunakan, dipanggilkan terapi yang disasarkan atau terpulang kepada reseptor-reseptor khas di setiap pesakit sendiri. Bila kita ingat tentang barah payudara, sel-sel payudara perlu ada beberapa tahap yang perubahan atau banyak kejadian yang menyebabkan kepada sel itu bila mereka bertukar daripada sel biasa sampai sel barah payudara. So rawatan baru ini akan menyasarkan bahagian tertentu untuk yang dah terjejas untuk membantukan menghentikan pertumbuhan barah atau sel biasa bertukar kepada sel payudara. Yang paling digunakan terapi disasarkan ini adalah kepada reseptor-reseptor HER2 yang dipanggil HER2 positif. Dan HER2 itu adalah reseptor di sel yang membuatkan sel menambah dan membesar dengan cepat. So kalau kita menggunakan terapi ini, dia akan memperlahankan penambahan sel dan pertumbuhan benjolan itu dan mengurangkan kemungkinan penyakit itu berulang. So yang paling kerap digunakan yang dalam English kita panggil Herceptin, tetapi sekarang ada juga pelbagai jenis yang baru dalam perkembangan yang boleh digunakan untuk wanita juga. Selain itu juga ada pelbagai terapi baru untuk menyekat reseptor hormon positif untuk mengurangkan penyakit itu atau memperlahankan penyakit ini. Dan biasanya terapi baru ini kini masih digunakan untuk wanita yang dalam barah peringkat terakhir atau barah peringkat tahap 4 sahaja. Dan ini ubat ini boleh memperlahankan barah, sel-sel barah dan mengurangkan penyakit ini. Okey, satu lagi golongan adalah golongan wanita yang ada jenis barah payudara yang daripada keturunan. Yang ini macam pelakon Hollywood yang terkenal dipanggil itu Angelina Jolie. Dia mak dia ada barah payudara dengan barah ovary. Selepas dia pergi uji dan dia didapatkan ada mutasi berakar keturunan juga yang sudah terjejas. Sebab itu dalam golongan wanita ini kita boleh menggunakan ubat yang khas dipanggil penjaga PARP untuk memperbaiki sel-sel barah yang sudah rosak untuk menyebabkan sel barah itu mati. Selain kemoterapi dan terapi yang disasarkan, ada juga terapi yang baru dipanggilkan imunoterapi. Imunoterapi ini gunakan ketahanan badan sendiri wanita untuk membunuh atau mematikan sel-sel barah dan dengan keadaan ini ada juga kurangkan kesan sampingan kepada sel-sel sihat di wanita itu. Pada masa ini, rawatan ini hanya digunakan untuk barah payudara 3 kali negatif di peringkat terakhir atau peringkat 4 sahaja. Tetapi masih dalam kajian atau untuk kalau ada potensi untuk digunakan dalam keadaan lain atau dalam penyakit jenis barah payudara yang lain. So sekarang masih ada banyak kajian dan percubaan klinikal untuk
mendapatkan perkembangan terkini atau mencari rawatan yang baru untuk barah payudara. So kalau ada peluang, wanita boleh berbincang dengan doktor anda untuk meneroka kalau rawatan-rawatan ini sesuai untuk wanita. Dan kebaikannya, kajian ini boleh memberi akses kepada terapi yang baru atau jenis rawatan yang baru yang mungkin tidak tersedia ada kepada semua pesakit. Juga bila wanita melaksanakan percubaan klinikal ini, wanita akan ada pemantauan yang kerap atau kerap datang jumpa doktor untuk memastikan keselamatan anda adalah yang terpenting. Jenis rawatan itu, ujian dan percubaan klinikal itu juga akan beri sumbangan kepada rawatan pesakit-pesakit lain nanti. So bila masa COVID sekarang, tentu adalah ramai wanita yang mahu bertanya kalau adalah selamat untuk datang ke hospital atau bolehkah mereka melaksanakan rawatan barah payudara kerana hospital-hospital sibuk menjaga pesakit COVID-19 atau mereka patutkah melambatkan berjumpa doktor kerana mereka takut akan dijangkitkan COVID-19. Sebenarnya di hospital di Singapura, kerajaan ada banyak protokol untuk mengelakkan pesakit menjangkitkan COVID-19 dan di hospital juga doktor yang rawatkan barah juga juga tak sama dengan doktor yang rawat COVID, dan pesakit juga adalah diletakkan di tempat yang beza. So hospital adalah selamat dan rawatan barah masih penting dan masih dilaksanakan. So saya advisekan wanita, kalau ada rasa benjolan yang baru atau simptom-simptom yang baru, janganlah melambatkan untuk berjumpa doktor dan lekas pergi jumpa doktor untuk memeriksakan kalau benjolan itu. So yang sekarang sudah sampai hampir akhir ceramah saya, dan saya mahu mengingatkan wanita tentang fakta-fakta yang penting tentang rawatan barah payudara. Wanita perlu mengingat bahawa barah payudara boleh diubati dengan lebih mudah dan kebanyakan wanita akan pulih dan sembuh daripada penyakit ini. Dan walaupun pada tahap 4 juga wanita masih boleh hidup dengan, ada yang segolongan yang masih boleh hidup untuk masa yang lama kalau mereka mahu terima rawatan yang sesuai kepadanya. Jika ada rasa benjolan, wanita perlu mendapat pertolongan yang lebih awal untuk mengesan barah payudara di peringkat yang awal, kerana yang maksud kalau macam itu masih boleh disembuhkan. Dan rawatan barah payudara sekarang sudah bertambah baik dan kurang kesan sampingan dan tidak akan rasa macam susah sangat atau menderitakan sangat. Okey, dan masih ada banyak ujian klinikal untuk mendapatkan dan meningkatkan rawatan baru untuk barah payudara. Okey, so sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Teng atas pengungsian beliau yang padat dengan informasi-informasi lah. Okey, sebelum Whitney meneruskan ke sesi yang seterusnya, Whitney nak menggalakkan anda ataupun nak mengingatkan anda lah bahawa adanya Q&A fungsi jawab dekat yang tertera di bawah skrin anda. Kalau anda mempunyai soalan-soalan, kalau anda malu, jangan malu, boleh tanya, kerana mungkin banyak informasi yang padat tengah minda anda tengah proses lah. Tapi kalau ada soalan boleh tanya, kerana itu merupakan satu platform untuk anda berinteraksi dengan pakar-pakar kami dekat sini. Jadi boleh sekarang untuk menjemput speaker yang terakhir hari ini, Whitney nak menjemput Dr. Kylie Low. Dr. Low menjalankan tugasnya sebagai seorang konsultan di Unit Onkologi Perubatan Payudara NCCS. Jadi silakan Dr. Low. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berkongsi maklumat barah. Okay. So kita tahu kanser adalah satu gangguan pertumbuhan sel yang tidak terkawal. Sel-sel ini akan membahagi dengan cepat menjadi tumor yang boleh menyerang dan merebak ke seluruh badan. Walaupun kita melihat
peningkatan kanser di Singapura dan di peringkat global, kita juga melihat peningkatan dalam orang yang disembuhkan dari kanser dan akan hidup dalam jangka masa yang panjang juga. Ini disebabkan oleh kemajuan dalam rawatan kanser dan juga detection dan kesedaraan yang lebih baik supaya pengesanan kanser akan lebih awal. Kalau kita mengesankan kanser dengan lebih awal, prognosis pasti lebih baik. Kanser satu penyakit yang serius kan, sering memerlukan rawatan yang serius. Okey. Rawatan kanser sama ada pembedahan, kemoterapi, terapi sasaran, imunoterapi atau radioterapi, walaupun efektif kan, boleh menyebabkan efek sampingan yang ketara. Okey. Walaupun kebanyakan efek sampingan adalah jangka masa pendek saja, sebahagian pasien mendapat efek sampingan jangka panjang. Oleh itu, doktor dan pesakit mesti mempertimbangkan faedah dan risiko rawatan kanser. Tetapi, kalau ada peluang untuk menyembuhkan kanser, manfaatnya sering melebihi risiko. Nah, slide ini kita lihat, kalau kita nak sembuhkan kanser, tetapi kita pun mesti fikirkan apakah kos tu untuk pesakit kanser. Okay? Walaupun penyembuhan adalah sesuatu yang harus selalu kita cita-citakan, kita mesti selalu mempertimbangkan ini dengan efek sampingan untuk pesakit. Contohnya keguguran rambut, limfedema, kesukaran seksual, penyakit jantung. Okay? So kita mesti mempertimbangkanlah ada baik dan ada juga risiko juga. Bagaimana jika kita sekarang ada satu rawatan, okay, yang masih diselidikkan, okay, tetapi banyak penyelidikan awal mencadangkan ubat ini meningkatkan kelangsungan hidup selepas kanser, meningkatkan peluang untuk menyelesaikan rawatan kanser, meningkatkan kualiti hidup, dan ubat juga boleh menurunkan kesan sampingan rawatan kanser, risiko untuk mendapat kanser yang baru, dan risiko untuk kanser kembali. Apakah rawatan yang special ini? Nama rawatan tu exercise, bersenam. Okay. So hari ini kita akan berbincang bagaimana kita boleh exercise melawan kanser, ya. Apakah itu exercise? So exercise atau bersenaman itu aktiviti fizikal yang meningkatkan pembelanjaan tenaga dan melibatkan pergerakan tubuh kita yang terancang secara sistematik dari segi frekuensi, intensiti, apakah jenis-jenis exercise. Yang pertama tu exercise endurance. Yang itu supaya kita lebih cergas, kita boleh berjalan-jalan, kita boleh mendaki tangga, kita boleh menari sepanjang malam. Yang kedua, exercise untuk kekuatan, strength exercise. Yang itu untuk supaya otot kita lebih kuat untuk mengangkat barang runcit. Untuk mengelakkan kejatuhan dan kecederaan. Yang keempat itu flexibility, supaya kita boleh masuk dan keluar dan memandu kereta dan memakai pakaian kita. So apakah faedah-faedah exercise? Banyak tu. So exercise boleh meningkatkan kelangsungan hidup kita,
meningkatkan kesihatan kardiovaskular, kondisi jiwa kita, kecergasan fizikal, meningkatkan atau membaikkan kawalan gula darah untuk pasien yang ada kesihatan seksual, boleh juga membaikkan penuaan kita dan mengurangkan risiko kanser. Exercise boleh mengurangkan risiko kanser 10 jenis yang di antara tu kanser payudara. Okey, so kita tahu exercise tu banyak manfaat. Tadi saya sudah cakap, exercise tu boleh meningkatkan kelangsungan hidup selepas kanser, meningkatkan peluang untuk menyelesaikan rawatan kanser, kualiti hidup dan menurunkan kesan sampingan, risiko kanser baru dan risiko untuk kanser kembali. Okey. Dr. Penny Holman, adalah satu doktor penyelidikan dari Universiti Copenhagen di Denmark. Beliau mengkaji tikus-tikus yang diimplankan dengan kanser yang dibahagikan kepada kandang yang ada roda untuk mereka melari atau kandang yang tidak ada roda. So mereka melihat tikus dalam kandang roda berlari beberapa kilometer sehari, agak jauh tu. So apa yang mereka melihat dalam penyelidikan ini sangat mengagumkan. Tikus-tikus yang berlari mengalami penurunan pertubuhan kanser yang sangat ketara. Bila mereka mengaji dengan lebih teliti, penurunan pertumbuhan kanser ini disebabkan dari pengaktifan sistem imun kita untuk menghapuskan kanser. So exercise itu boleh mengaktifkan sistem imun kita untuk menghapuskan kanser. Kagum kan? Oleh itu, minat untuk menyelidik kesan exercise terhadap kanser semakin meningkat. So sekarang ini ada lebih daripada 2,000 kajian exercise dengan kanser dan lebih daripada 500 kajian ini sekarang mengambil pasien untuk kajian ini. Okey, so organisasi barah di seluruh dunia sebulat suara mengesyorkan exercise kepada semua pesakit kanser kerana exercise tu ada banyak manfaat untuk pesakit kanser. Yang ini Profesor Prue Comey dari Institut Penyelidikan Kesihatan Mary MacKillop di Australia. Dia mengatakan sekiranya manfaat exercise boleh dikemaskan dalam satu pil kan, ia akan diberikan kepada setiap pesakit kanser di seluruh dunia, dan dipandang sebagai satu penembusan yang besar dalam rawatan kanser. Jika kita memiliki satu pil exercise, ia akan dituntut oleh semua pasien kanser, ditetapkan dari setiap pakar kanser dan disubsidikan oleh semua kerajaan di dunia. Tetapi exercise tu bukan senang sangat. Okey, sekarang kita dapatkan pandangan anda sebelum kita bincang lagi tentang exercise yang terbaik untuk kamu. So kita sudah lihat ramai orang tahu exercise tu yang paling bagus tu
kena buat 150 minit. Okey. So kita tahu orang dewasa 19 kepada 64 tahun harus mensasarkan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti intensiti sederhana. Okey, dalam jangka masa 10 minit atau lebih setiap minggu. Okey. Aktiviti intensiti sederhana ni, okey, adalah sebarang aktiviti yang membolehkan anda bercakap tetapi tidak boleh menyanyi. So tadi saya cakap aktiviti intensiti sederhana, iaitu contoh yang baik itu untuk berjalan pantas. Okey. Kalau kamu lebih cegas, okey, lebih fit kan, ini juga dapat dicapai dengan aktiviti intensiti yang tinggi selama 75 minit, okey, setiap minggu atau campuran sederhana dan tinggi. Contoh aktiviti intensiti tinggi ialah senam aerobik tarian macam zumba, okey, atau berlari. Okey. Aktiviti intensiti tinggi itu terasa seperti anda tidak boleh bercakap dan tidak boleh bernyanyi juga. Exercise yang penting yang kedua itu ialah aktiviti mengukuhkan otot. Okey. So seperti bersenam dengan berat atau jalur rintangan, yoga atau mengangkat barang-barang runcit. Okey. Ini semua sekurang-kurangnya 2 hari seminggu. Yang terakhir, untuk mengurangkan jumlah masa yang tidak aktif, masa yang dihabiskan untuk duduk atau baring untuk jangka masa yang panjang. Okey. Tingkah laku yang tidak aktif tu serius. Okey. Tingkah laku yang tidak aktif, okey, adalah characterized dengan perbelanjaan tenaga yang rendah seperti berada dalam posisi duduk atau baring, terutamanya jika membaring lebih daripada 8 jam sehari. Yang ini tidak sama dengan ketidakaktifan fizikal. Walaupun kita boleh exercise kan 30 minit sehari, kita masih boleh tidak aktif. Macam kita duduk saja untuk lebih daripada 8 jam sehari. So kalau boleh, mesti bergeraklah. Untuk orang yang tidak aktif kan, risiko kanser dan kematian akibat kanser lebih tinggi. Risiko untuk mati juga lebih tinggi. So penting untuk kita aktif dan bergerak. Okey. Active 10 ini satu program exercise di UK untuk menggalakkan warga-warga UK untuk bersenam. Mereka mengesyorkan, okey, berjalan pantas selama 10 minit adalah aktiviti exercise yang bagus. Setiap kali kamu berjalan pantas selama 10 minit, aplikasi itu akan memberi kamu satu Active 10. Okay, kalau 30 minit, kamu akan dapatkan 3 Active 10. Kalau kamu minat, cik-cik boleh downloadkan aplikasi ini untuk membantu anda lebih aktif dalam hari anda. Okay, walaupun exercise itu baik, okay, kamu mesti lakukan dengan selamat. Okay. Sekiranya anda mempunyai masalah perubatan yang sudah ada sebelumnya, lebih baik dapatkan satu pemeriksaan fitness dari doktor kamu sebelum mulakan exercise. Mulakan exercise dengan perlahan dan secara beransur-ansur. Okay. Meningkatkan intensiti dan frekuensi. Kalau kamu mengalami ketidakselesaan, berhenti dan jumpa doktor untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau boleh, dapatkan pelatih peribadi untuk membimbing kamu dalam program senaman yang terbaik untuk kamu. Okey.
Apakah halangan-halangan yang common untuk exercise? Ramai orang cakap mereka tak ada masa, dia terlalu letih, anak suami, mak mertua kacau, saya tak minat, saya terlalu malas. So yang ini excuse yang paling kerap kita dengar. Okey. Yang pertamanya, okey, kamu mesti percaya, okey, the exercise tu bagus untuk kamu. Exercise tu akan mengurangkan efek sampingan rawatan kanser. Exercise tu boleh menurunkan risiko relapse juga. So kamu mesti percaya ni, ya. Okey, so kalau kamu terlalu letih, cubalah bersenam bila kamu rasa terbaik, macam di pagi, di permulaan hari kita. Kamu juga boleh paksakan komitmen dengan kawan anda. So kalau kamu sudah jemput kawan kamu untuk keluar exercise, malu jugalah untuk membatalkan ini dengan kawan, kan. Yang ketiga, kamu boleh menggunakan step tracker untuk monitor exercise kamu, okay, supaya kamu lebih ada motivasi untuk exercise. Yang kedua, tak ada masa, okay. Kita mesti segarkan fikiran kita, okay. 150 minit ni hanya 1% minggu anda, tau. Okay. Kamu juga boleh pisahkan senaman kamu ke sesi yang lebih kecil, macam sesi 10 minit. Okay. Yang ketiga, kamu juga boleh masukkan senaman atau exercise anda semasa menjalankan tugas kita. So contohnya macam saya doktor kanser di Pusat Kanser Negara Singapura. Kalau saya mau pergi klinik atau saya mau pergi office, saya hanya menggunakan tangga sahaja, saya tak gunakan lift. So yang tu juga exercise, senaman. Okey, anak, suami, mak mertua ni, okey, cubalah dapatkan tolongan suami untuk menjaga anak-anak supaya kamu boleh keluar untuk bersenam. Okey, kalau boleh bersenam dengan keluarga kamu. Okey, suami, anak-anak semua keluar, okey, together exercise. Kalau boleh bersenam juga semasa rehat tengah hari anda, selepas makan 15 minit, okey, pergi jalan-jalan 10 minit. Tu. Yang tu pun boleh, yang itu pun juga exercise. Okey. Yang ketiga, saya tak minat. Okey. Carikan senaman atau sukan yang kamu suka. Okey. Kamu juga boleh menggunakan permainan, okey, untuk senaman. Okey. So macam ini menggunakan teknologi seperti permainan video. Yang ini Nintendo Switch, okey, dan Ring Fit. Okey. Di sini pemain boleh menggunakan alatan bulat ini, nama dia Ring Fit, untuk bersenam dalam permainan video di sini. Nampak macam seronok ni. Okey. Okey, lebih minat juga kalau kamu bersenam dengan rakan-rakan, kawan-kawan dan keluarga. Boleh juga kita gunakan step tracker atau aplikasi dalam telefon kamu. Terlalu malas, okey. So kamu mesti percaya exercise itu penting dan anda akan dan boleh berubah. Okey. Gunakan pernyataan positif kepada sendiri, macam mari kita lakukan, fokus, jom kita pergi sekarang. Okey. Bersenam dengan rakan-rakan untuk menggalakkan perubahan anda. Okey. Pilihan exercise di Singapura banyak. Contohnya dengan lamanan web Health Hub, yang ini dari Lembaga Promosi Kesihatan Singapura. Banyak-banyak aktiviti senaman di Singapura. Macam ada yoga, ada zumba. Tetapi
kita kena sabar. Kita kena nantikan selepas kita selesai dengan wabak COVID-19. Okey, yang ini satu contoh juga pilihan exercise di Singapura menerusi ActiveSG. Okey, laman web ActiveSG mempunyai banyak pilihan exercise di Singapura, ada Zumba, yoga, tarian Bhangra juga ni. Tetapi sama juga kita mesti sabar dan tunggu selepas kita selesai dengan wabak COVID-19. Okey, satu lagi pilihan exercise di ActiveSG adalah gym mereka di seluruh negara. So gym ActiveSG mempunyai peralatan exercise yang moden dan canggih, okey, untuk digunakan, okey, untuk orang semua. Kos juga untuk menggunakan gym ini juga sangat berpatutan, $2.50 sahaja sekali, murah. Sekarang juga kelas senaman luar dengan pengajar atau instruktor senaman kini sudah dibenarkan dari kerajaan Singapura. Okey, so cik-cik akan mengedari program Healthy 365 di Singapura, di mana kerajaan Singapura mengesyorkan warga-warga kita untuk berjalan sebanyak mungkin. Okey, langkah anda akan dikesan menggunakan step tracker ini yang percuma dari Lembaga Promosi Kesihatan Singapura. Dan semakin banyak cik-cik berjalan, semakin tinggi pengumpulan mata kesihatan yang boleh ditukarkan dengan voucher yang boleh digunakan di Singapura, contohnya di Pasar Raya FairPrice dan juga kedai runcit 7-Eleven. Okey, so ini kita dapatkan pandangan anda. Selepas ceramah ini, berapa besar kemungkinan anda akan lakukan lebih banyak senaman? Kita tunggu ya. Baik, saya gembira, okey. Ke-63% menjawabkan besar kemungkinan dan kamu akan meningkatkan senaman kamu. Okey, baik. Okey. So, yang ini slide yang sudah terakhir. So, exercise tu banyak manfaat. Pentingnya untuk menurunkan risiko kanser. So, cik-cik semua mesti percayalah, okey, dalam manfaat exercise tu, dan kamu boleh melakukan. I can do it, bukan I cannot do it, ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Kylie, dan di sini Whitney nak ucapkan terima kasihlah kepada 3 speakers hari ini, Dr. Juliana, Dr. Teng dan juga Dr. Kylie kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan tibalah ke segmen soal jawab. Kalau Whitney boleh jemputlah Dr. Kylie, Dr. Teng dan Dr. Julie ke skrin. Kebanyakan soalan dah dijawab. Okey. Tapi ada satu yang Whitney pun nak fokuskan lah. Sebenarnya setahu Whitney juga banyak yang tanya sebenarnya, is mammogram painful and will there be any side effect in the long term? Kepada banyak individu yang masih sihat, mereka takut juga kerana mereka dengar banyak macam story-story yang scary tentang mammogram, sakit. Jadi kalau doktor boleh beri sedikit banyak pendapat anda tentang soalan ini juga. Sesiapa doktor boleh berikan komen juga kepada ni. Kebanyakan pesakit datang klinik juga sangat gerun dan rasa mungkin risau, katakan mammogram sangat
sakit, atau mereka mendengar kawan mereka kata yang mammogram sangat sakit dan mereka tidak mahu membuatkan mammogram. Tetapi sebenarnya sekarang kita ada mesin-mesin yang baru, dan kita pakar-pakar yang untuk buat radiologi itu, mereka sudah ada banyak experience dan mereka sangat lembut biasanya. So walaupun mungkin sedikit macam tidak selesa atau rasa kerana akan menekankan payudara, tetapi biasanya tidak sakit sangat, dan kalau sakit juga beberapa saat sahaja. So kalau boleh tahan, atau saya kadang-kadang sarankan pesakit saya untuk mungkin makan macam Panadol dekat rumah 1 jam sebelum datang ke hospital, so untuk kurangkan sakit atau rasa sakit itu. Terima kasih Dr. Teng. Dan Saya boleh tambah juga ya, kerana ramai wanita takut kerana mammogram tu ada radiasi. Okey, mereka takut boleh dapat kanser. Tapi yang ini tak betul lah. Okey, yang ini kerana radiasi dari mammogram tu sangat kurang. Okey, risiko untuk mendapat satu kanser kerana mammogram yang itu kurang dari 1%. So sangat jarang. So kita usah jangan risau itulah ya. Manfaat untuk screening mammogram lebih banyak dari risiko dia. Ya tu, terima kasih Dr. Khalid, Dr. Teng. Dan juga kami ada soalan yang masih belum dijawab lagi lah. Jika kita pilih untuk tidak mahu melalui kemoterapi, bagaimana? Okey, yang itu saya boleh jawab lah kerana saya doktor kemoterapi. Okey. So bila kita bincangkan apakah manfaat atau risiko kemoterapi, semua patient mereka unik lah. Okey, semua patient risiko untuk kanser kembali pun tak sama. Okey. Kalau kanser risiko tinggi, kita kemoterapi itu sangat penting, okey, untuk menurunkan risiko kanser relapse lah. So yang ini kita mesti bincang dengan doktor lah. Dan tadi Dr. Teng sudah cakapkan kemoterapi itu kamu jangan takut, because ramai orang boleh buat kemoterapi dan boleh habiskan kemoterapi, dan efek-efek sampingan sekarang sangat sudah lebih kurang dah, kerana kita ubat-ubat yang kita bagi sekarang sangat baik untuk menurunkan efek sampingan lah, macam ubat mual, ubat konstipasi, semua tu sangat baik. So jangan risau sangat. Okay? Terima kasih Dr. Khalid. Memang Dr. Teng punya slides lah memang padat dengan informasi dengan treatment yang available lah untuk bara payudara. Ini pun belajar banyak. Okey, ada juga satu, saya ada jalani operation dan diletakkan chip dalam payudara saya. Boleh saya tahu apa kegunaannya? Ini saya kurang pasti. Okey, so saya boleh jawab yang itu. Kalau kebanyakan wanita yang menjalankan operasi, especially kalau dia menjalankan operasi lumpectomy atau potongkan benjolan itu sahaja, doktor-doktor akan letakkan chip atau biasanya klip lah, yang dibuat daripada titanium dalam payudara. Sebab payudara masih dipeliharakan, kita perlu membuat satu macam rekod untuk di mana benjolan itu untuk menolong doktor radioterapi untuk bila mereka merancangkan radiasi atau radioterapi, mereka akan sasarkan radiasi itu kepada chip atau tempat benjolan itu. So dapat kesan manfaat yang paling tinggi. Juga bila kita buat lepas itu, bila kita puan-puan buat untuk follow up, bila kita buat mammogram, kita boleh pastikan di mana penyakit itu, untuk tahu mungkin doktor radiologi bila mereka melihat mammogram
mereka akan juga periksa tempat itu dengan lebih teliti atau untuk tengok kalau ada penyakit itu berulang atau ada penyakit lain lah. Terima kasih Dr. Teng. Okay, kerana masa pun dah suntuk lah, mungkin satu lagi soalan je. Okay. Selepas menjalani mammogram, saya disyorkan menjalani satu lagi ujian saringan selanjutnya. Adakah ini bermakna saya berisiko menghidapi kanser payudara? Okey, so yang ini terpulang kepada tak tentu ada menghadapi kanser payudara. Kerana kalau mammogram tu ada nampaknya yang tak biasa atau kadang-kadang ada bintik-bintik putih, then doktor radiologi mahu membuatkan mammogram sekali lagi atau tambahkan macam ujian ultrasound untuk menguji untuk memeriksa tempat sana dengan lebih teliti untuk cek kalau ada apa yang tak biasa. Kadang-kadang bila mereka buat ujian saringan yang lebih itu, keputusannya biasa sahaja. So tak tentu ada kanser payudara. Tapi kalau ada yang tak biasa, then kalau perlu buat ujian selanjutnya, then saya recommend lah kalau pergi untuk membuatkan itu. Terima kasih Dr. Teng. Okey, jadi kami dah sampai ke akhir sesi soal jawab lah. Terima kasih Dr. Julie, Dr. Kylie, Dr. Teng dan juga para hadirin untuk penyertaan aktif anda. Okey, jadi untuk recap forum hari ini, kami telah mendengar pengungsian dari 3 speakers tentang pemeriksaan, pendidikan dan juga senaman, examine, educate and exercise. So untuk examine, pemeriksaan, Singapore Cancer Society telah memberi bantuan pembiayaan $25 untuk pemeriksaan mammogram di 50 pusat pemeriksaan payudara. Anda boleh mengambil screenshot of this page ataupun storekan dalam galeri phone anda ataupun boleh scan QR code lah yang tertera di skrin untuk maklumat lanjut. Dan juga educate untuk pendidikan. Sertailah kami di forum awam seperti ini dan belajar trend-trend ataupun maklumat tentang bara payudara, gejalanya, risikonya, simptom-simptom dan bila masa yang anda harus jumpa doktor apabila anda nampak simptom tersebut. Dan juga exercise yang dijelaskan oleh Dr. Kadi tadi. Senaman, NCCS telah menganjurkan sebuah siri Get Fit in Pink yang merangkumi fitness classes yang anda boleh join di alam maya bulan ini. Okey. Mari kami menyaksikan sebuah video tentang satu challenge yang tengah berlangsung di bulan Oktober iaitu Pink Plank Challenge. Anda dah plan ke belum? Untuk menyokong BCAM iaitu Breast Cancer Awareness Month bulan ni. Boleh mainkan video tersebut? Baiklah, untuk setiap forum yang diharapkan, tibalah masa yang penting apabila sampai ke penghujung sesinya iaitu feedback. Jadi lepas webinar ini tamat, bantulah kami untuk memperbaiki sesi seperti ini dengan mengisikan borang maklum balas. Link tersebut akan pop up selepas webinar ini tamatlah.
Jadi kami dah sampai ke penghujung sesi hari ini. Sekali lagi Whitney nak ucapkan terima kasih kepada 3 speakers kami hari ini, iaitu Dr. Julie Liana, Dr. Teng Xiao Wei dan juga Dr. Kylie Loh. Bukan itu saja, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan Sabtu pagi anda lah bersama kami. Harap anda terhibur dengan pengungsian dari speaker-speaker kami hari ini, dan paling penting Whitney harap anda dapat meraih panduan dan nasihat yang boleh diterapkan dalam aktiviti seharian anda. Kami mengalu-alukan penyertaan anda dalam forum ataupun event pada masa yang akan datang. Itu saja dari kami. Jumpa lagi.